Inilah Adam. Dia menghidapi penyakit gout. Cubalah Ural. Ia boleh membantu untuk mencegah pengkristalan asid urik dalam terapi gout. Ural, pengekali air kencing yang berkesan untuk gout. Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 27 Februari 2024 bersama saya Nusyaha Mama Amin. Hari pertama persidangan Dewan Rakyat kecoh apabila Ahli Parlimen Pembangkang bertindak keluar Dewan sebaik sesi sebelah petang bermula hari ini. Ia sebagai tindakan protes selepas Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul membenarkan slot diberikan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim bagi menyampaikan ucapan junjung kasih kepada Yang di-Pertuan Agong. Ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis untuk diputuskan. Masalahnya ialah usul seperti yang dikemukakan tadi hendaklah disetujukan. Ahli bersetuju kata bersetuju? Setuju. Yang tidak kata tidak. Lebih suara bersetuju. Setujukan. Penerangan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan ucapan pujian di bawah Peraturan Masyarakat 14(1)I dan J. Silakan Perdana Menteri. Terima kasih Yang di-Pertuan. Assalamualaikum. No, I don't allow. No. Salam lah emosi. Please, no. Orang tua. Tuntutnya apa emosi Tan Sri Speaker. Saya bukan bahas. Tambun. Tak boleh lah. Tanya macam tu pun Speaker emosi. Saya minta sebagai Ketua Pembangkang, saya minta untuk Ni apa dipendang? Are you allowed to talk? Ketua Pembangkang sedang cakap. You duduk. Duduk Pembangkang. Ketua Pembangkang, respect Ketua Pembangkang you. Ya, Ketua Pembangkang. terima kasih Tan Sri Ketua. Bila kita dengar tentang apa permintaan menteri, saya tahulah majoritinya akan kata setuju. Dan kami di sini pun bukan kata tak setuju. Cuma kami kata, kalau dalam peraturan itu sendiri pun kita nak gunakan kuasa kita kerana majoriti, dia boleh menimbulkan banyak perkara-perkara. Saya tak maulah kata abuse of power. Tetapi ini juga boleh menunjukkan bahawa kita abuse dengan majoriti kita yang ada. Jangan kita buat sebegitu rupa. Sebab itu, Tuan dan Ketua, kalau kita nak kata, kita nak merafak sembah tahniah terima kasih kepada Agong, buatlah tadi sebelum pencadang nak buat. Sekarang saya jemput Perdana Menteri, teruskan sebab telah keputusan dah dibuat. Silakan Perdana Menteri. Terpulang, remember the world is watching. That's all. Baik, dengar dulu. The world is watching you, Tan Sri. Baik, silakan Perdana Menteri. Silakan Tambun. Terima kasih Tan Sri. Okey. Sebut tarik balik ayat tu. Usul ini adalah usul. Baik, nanti teman. Kepada pedang. 4 hari pedang. 4 hari. Johari turut mengarahkan Ahli Parlimen Pendang Awang Hashim direhatkan selama 4 hari. Sementara itu, Anwar menjelaskan bahawa dia tidak boleh berucap pada waktu pagi kerana dia mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Kemboja, Hun Manet yang berada di Malaysia untuk lawatan rasmi. Dan usul ini bukan usul yang mengikut perkara 14(1)I dengan 14(1)J. Ini mengambil kira apa yang kita anggap harus didahulukan. Kalau kita nak terima kasih kepada mantan Yang di-Pertuan Agong setelah akhir sidang, itu tak menasabah. Jadi sepatutnya dibuat pagi tadi, saya setuju. Tapi untuk pembangkang bantah ini menunjukkan sikap yang tidak sopan, tidak menghormati institusi Yang di-Pertuan Agong. Mereka boleh bantah proses, ya, tetapi kita pertahankan proses dan Yang di-Pertuan telah buat keputusan. Inilah masalah dalam negara kita ini. Setelah dengar titah Tuan Kubu tidak faham, ya, kerana dendam kesumat dan cemburu buta sebenarnya. Sementara itu, pada sidang media di luar Dewan Rakyat, pengerus CPM Muhyiddin Yassin menyifatkan apa yang berlaku semasa persidangan adalah luar biasa. Menurut Muhyiddin, kerajaan tidak boleh membuat sesuka hati walaupun mempunyai majoriti dalam parlimen.
Buat satu keputusan untuk membenarkan Yang Amat Berhormat mengeluarkan satu kenyataan penerangan menteri. Ini agak luar biasa kerana usul menjunjung kasih kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Yang Pertuan Agong telah pun dibentangkan tadi, disokong, dan oleh sebab itu apa yang berlaku pada hari ini dianggap agak luar biasa. Belum habis lagi. Oh, belum habis usul lagi pun. Patut disambung. Jadi macam mana ada satu slot masuk di tengah-tengah itu, yang pastinya agak luar biasa lah. Ya, dan kita anggap ini sebagai apa istilah dalam bahasa Inggerisnya, tyranny of the majority. Hanya kerana di parlimen ni mereka mempunyai majority, mereka boleh buat apa yang suka sehingga tak ikut peraturan yang biasa telah pun dilaksanakan selama-lama ini. Jadi saya nak minta mungkin Datuk Taki dan Datuk Hamzah menjelaskan yang lebih terpinci lagi. Ketua Perdana. Terima kasih Tan Sri. Apa yang telah pun saya bangkitkan tadi adalah sesuatu untuk menjelaskan kepada kerajaan, jangan menggunakan kuasa majoriti itu untuk melakukan sesuatu dengan sewenang-wenangnya. Kalau kita dengar titah diraja mengatakan kita mesti ikut perundangan, ikut prosedur yang ada, maka tunggulah masanya untuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sampai masa dia cakaplah. Dia nak gulung, dia nak buat 2 jam, 3 jam, 1 hari suntuk, kita boleh dengar. Tapi apabila melakukan sesuatu di luar peraturan mesyuarat, menyebabkan kita merasakan ini adalah sesuatu penyalahgunaan kuasa yang ada. Sebab itu kita tak bersetuju, sebab rakyat di luar sana beranggapan seolah-olah pembangkang ini hanya biarkan sahaja apa yang dilakukan oleh kerajaan. Hari ini kami nak buktikan segala apa yang mereka lakukan tidak mengikut peraturan, kita akan bangkang. Kita akan tentukan supaya semua apa yang dilakukan oleh kerajaan adalah sesuatu yang mengikut perundangan dan juga peraturan yang sedia ada. Dalam pada itu, Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul membatalkan pergantungan 4 hari sidang parlimen yang dikenakan ke atas Ahli Parlimen Pendang Awang Hashim. Ia selepas Awang mematuhi nasihat Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin untuk memohon maaf kepada Johari dan menarik balik kenyataan yang dibuatnya yang membawa kepada pergantungan tersebut. Tan Sri Speaker, saya nak minta, saya tak tahu sebenarnya tadi, minta maaf sekejap, saya mencelah. Saya dihukum. Tapi saya dekat luar tadi orang bagi tahu kata saya dihukum 4 hari. Jadi tak apalah, saya tengah jalan keluar. Cuma saya nak minta penjelasan ataupun fatwa daripada Tan Speaker apa salah saya tadi, dan telah adakah dibuat semak siasat. Saya tak mau. Saya nak jaga Tan Sri Speaker supaya buat keputusan tanpa emosi. Jadi saya tengok tadi dalam gambar, saya tengok tadi masa Tan Sri Speaker buat keputusan dalam video dengan muka dengan apa semua, saya tahu Tan Sri tengah emosi. Jadi saya nak dapat penjelasan. Baik, Pendang. Okay, di antara pemimpin pembangkang yang paling saya hormat ialah Pendang. Kawan saya, pegawai saya dulu. Okey. Tetapi apabila saya sebut suatu perkara, saya kata, Pendang, tarik balik. Oh, saya takkan tarik balik. You are my friend atau tidak? You tak perlu you cakap baik tu orang kata, kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Anggaplah saya kawan. Tetapi bila saya chair ni, you kena hormat sedikit bahawa itu kawan aku. Tapi dia speaker. Kalau tidak, hancur dewan ini kalau saya tak buat lagu tu. Jadi bila saya kata tarik balik, apa salah? Speaker, maaf, tarik balik. Oh, aku tak akan tarik balik. You cannot do that to a speaker. Mana-mana orang pun takkan terima. Sebab itu saya bagi 4 hari. Agung kata 14 hari. No, saya kata 4 hari. Dengan hormatnya, Pendang, sila keluar. Terima kasih. Silakan Ketua Bangkang. Ketua, saya ingat sebelum kita mulakan, saya minta Pendang tarik baliklah supaya boleh speaker bagikan kelonggaran. Boleh? No, I've said 4 days. 4 days. Kalau ditarik tarik balik, boleh tak? Dengar. Jadi jangan argue. Speaker pun, jangan argue. Minta maaf, tarik balik. Boleh? Saya, kalau macam ni saya minta maaf, saya tarik balik lah. Okey, setuju. Done. Okey.
Dalam perkembangan sama, Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul memberi amaran kepada ahli parlimen kerajaan mahupun pembangkang supaya meninggalkan pertelagahan politik mereka di luar Dewan. Johari berkata dia dan timbalan-timbalannya tidak akan bertolak ansur dengan ahli parlimen mempergunakan Dewan Rakyat sebagai gelanggang untuk menghentam musuh politik mereka. Ahli yang berhormat hendaklah menunjukkan contoh yang baik kepada rakyat sepanjang berada dalam Dewan yang mulia ini kerana kita semua disaksikan oleh rakyat melalui pelbagai platform. Ahli yang berhormat hendaklah sentiasa mempamerkan kematangan semasa berucap atau berbahas termasuk menjaga kesopanan dan kesusilaan seperti yang telah kita ikrarkan tadi. Saya dan timbalan-timbalan saya akan tegas bahawa kami tidak akan bertolak ansur lagi dan akan mengambil tindakan jika ahli yang berhormat tidak mematuhi peraturan mesyuarat. Selain itu, juga untuk makluman yang berhormat, jadual kementerian menjawab semasa sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan bagi mesyuarat ini telah diletakkan di atas meja ahli yang berhormat. Saya juga nak maklumkan bahawa saya telah pun memaklumkan kepada timbalan-timbalan saya untuk memastikan masalah-masalah yang berhormat yang berlaku di luar Dewan. Sama ada peperangan yang berlaku di antara parti ke parti ataupun apa juga melalui media sosial, selesaikanlah di luar dan jangan mengheret kita semua ke dalam Dewan. Mana-mana yang berhormat menggunakan platform ini untuk tujuan memperkenakan kawan-kawan, saya dah pastikan kita akan mengambil tindakan sewajarnya. Baik, sebelum kita beralih ke berita seterusnya, Malaysia kini telah menerbitkan laporan khas mengenai penipuan dalam talian dengan cerita serta simulator penipuan untuk membantu anda mengetahui hela penipu dalam talian. Anda boleh lawati website di newslab.malaysiakini.com untuk mencuba simulator. Jika anda menyukai kerja yang kami lakukan, anda boleh menderma sebagai tanda menyokong dengan mengklik pautan dalam penerangan di bawah atau mengimbas kod QR pada skrin yang tertera. Berita seterusnya. Kira-kira 100 peserta himpunan #Reformasi 100% yang dianjurkan Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Aldia Bersih berarak pembangunan parlimen hari ini. Perhimpunan aman itu yang rata-ratanya berbaju hitam dan kuning bertujuan mendesak kerajaan menunaikan janji melaksanakan reformasi 100%. Reformasi. Reformasi. Tuntut, tuntut. Tuntut, tuntut. Reformasi. Reformasi. Tolak, tolak. Tolak, tolak. TNAA. Antara tuntutan Bersih ialah mendesak kerajaan pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim menambah baik perlindungan terhadap pemberi maklumat dan membuka akses terhadap maklumat kerajaan. Bersih juga menuntut supaya had tempoh jawatan Perdana Menteri dihadkan seperti yang dijanjikan dalam manifesto Pilihan Raya Pakatan Harapan. Selain itu, mereka juga mahu Akta Hasutan dimansuhkan selaras dengan janji Pilihan Raya Pakatan Harapan untuk menyemak semula dan memansuhkan undang-undang yang dilihat zalim. Pemerhatian Malaysia kini mendapati peserta mula berkumpul di pekarangan Tugu Negara sekira 7.30 pagi tadi. Mereka turut membawa spanduk dan kain rentang yang antaranya tertulis Reformasi 100%, Malu Apa Madani dan No DNNA. Sementara itu, polis telah membuka kertas siasatan berhubung himpunan tersebut di bawah Seksyen 9-1 Akta Perhimpunan Aman 2012. Ketua Polis Daerah Dang Wangi, Asisten Komisioner Nur Delhan Yahaya berkata, pihaknya akan memanggil penganjur acara itu dalam masa terdekat bagi mengambil keterangan susulan himpunan itu tidak memberi notis awal sekurang-kurangnya 5 hari kepada polis. Mengikut Akta Perhimpunan Aman 2012, notis pemberitahuan bersama dokumen sokongan perlu diserahkan sekurang-kurangnya 5 hari daripada tarikh perhimpunan tersebut dianjurkan. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Pasir Mas Ahmad Fadli Syari berkata, tuntutan Bersih hari ini membuktikan tanggapan pembangkang terhadap kerajaan yang hanya pandai sembang kosong adalah tepat. Tuntutan daripada Bersih inilah tuntutan yang sepatutnya dilaksanakan oleh kerajaan lah. Cuma saya akan teliti satu persatu dan akan membawa kepada pihak Perikatan Nasional bagaimana untuk pertimbangkan.
Tapi semua orang tahu bahawa Bersih mempunyai hubungan yang baik dengan pemimpin kerajaan yang ada pada hari ini. Dari sudut personal, dari sudut hubungan peribadi dan juga dari sudut sokongan Bersih kepada kerajaan sebelum daripada ini ketika kerajaan berada di pihak pembangkang. Jadi apabila Bersih terpaksa buat seperti ini untuk memberitahu kepada kerajaan tuntutan ini, sudah tentu di sana ada something wrong dalam pelaksanaan reformasi oleh pihak kerajaan yang ada pada hari ini. Dan saya yakin sepatutnya Bersih tidak hanya berhenti setakat ini sahaja, tetapi akan ada lagi gerakan-gerakan selepas daripada ini untuk memastikan kerajaan benar-benar melaksanakan janji-janji reformasi sebelum daripada ini. Kami telah bagi tahu lama sebelum daripada ini bahawa kerajaan ini hanyalah merupakan kerajaan yang sembang kosong sahaja, yang hanya sekadar menyebut untuk melaksanakan reformasi, tetapi apabila mereka bekerjasama dengan kleptokrat yang mereka dakwa sebagai kaki rasuah sebelum daripada ini, akan ada nilai-nilai yang terpaksa mereka gadai. Okey, terima kasih. Dalam perkembangan lain, bekas ahli Parlimen DAP Ong Kian Ming membidas Perdana Menteri Anwar Ibrahim kerana masih membangkitkan isu sakau selepas tahun mentadbir negara ini. Dalam satu hantaran di media sosial, Kian Ming berkata isu sakau yang sering dilaungkan oleh Anwar sudah sedikit basi. Terdahulu, Anwar dilaporkan berkata kerajaan boleh terus membantu rakyat jika wang yang disakau oleh tokoh tertentu dipulangkan. Tegas Anwar, jumlah yang dicuri bukannya sedikit kerana membabitkan nilai berbilion ringgit, sedangkan mereka yang terlibat mendakwa sebagai pejuang Melayu. Jelasnya lagi, wang yang dicuri itu menyebabkan kerajaan terbantut dalam menyalurkan bantuan kepada rakyat secara berkesan. Sementara itu, Kian Min menjelaskan kepada Malaysia Kini, Anwar dan kerajaan harus fokus kepada reformasi yang dijanjikan. Sebagai contoh, Kian Min mempersoal bila pengistirahan aset oleh menteri, timbalan dan ahli parlimen akan dilaksanakan sebagai sebahagian daripada meningkatkan ketulusan. Tegasnya, lebih setahun selepas kerajaan perpaduan ditubuhkan, sesuatu yang mudah seperti itu belum dapat dilaksanakan lagi. Awal bulan lepas, Anwar berkata format baru pengistirahan aset sedang dirangka untuk menggalakkan ketelusan. Garis panduan baru juga telah diberi kelulusan untuk memastikan pelantikan badan berkanun tidak terbabit dalam rasuah. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Nur Syaha Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.